Okay guys, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Anime Watcher. Hari ini kita akan bahas satu topik yang sentiasa menjadi perbualan dalam kalangan peminat One Piece, iaitu siapa komander terkuat Yonko atau Emperor of the Sea. Bagaimana yang kita tahu, sebelum ni cuma ada 4 orang Yonko je, iaitu Whitebeard, Big Mom, Shanks dan Blackbeard. Tapi sekarang secara tak rasmi, Luffy juga diberi gelaran sebagai Emperor of the Sea kerana kekacauan, kekuatan dan ancaman dia yang sangat hebat kepada world government. Yelah, lagipun dia ni pun anak dragon kan. So bila dah ada 4 Emperor ni, kita tak boleh nak panggil dia Yonko lagi, sebab Yon dalam bahasa Jepun merujuk kepada 4. Sekarang kita perlu panggil mereka Gouko. Sebelum kita teruskan video ni, kepada sesiapa yang baru lagi dalam channel aku nak minta jasa baik korang supaya subscribe channel aku. Tolong aku bangunkan channel ni supaya kita sama-sama dapat berkongsi minat yang sama. Ok, next kita mulakan dengan Commander Whitebeard. Sebagaimana yang kita tahu, Whitebeard ni dia ada 4 division. Setiap division diketuai oleh seorang commander. Namun hanya 2 komander je daripada 4 tu yang sering menjadi sebutan dalam kalangan peminat, iaitu Commander First Division dan Commander Second Division. Commander First Division diterajui oleh Marco the Blue Phoenix, manakala Commander Second Division diterajui oleh Portgas the Ace. Sebelum ni, posisi komander kedua tu diterajui oleh Kozuki Oden. Tapi lepas Oden mati, Whitebeard yang sangat terkesan dengan kematian Oden tu telah mengosongkan posisi second division commander tu selama beberapa tahun, sehinggalah pada satu ketika Ace telah berjaya mengisi kekosongan tu selepas menyertai kru Whitebeard. Namun antara first dan second division, Anime Watcher memilih Marco the Blue Phoenix sebagai komander terkuat kru Whitebeard. Alasannya, semasa di Marineford War, korang dapat tengok Marco memainkan peranan yang sangat penting. Bukan tu je, dia dah berdepan dengan ketiga-tiga admiral dalam peperangan tersebut, iaitu Kizaru, Akainu dan Aokiji. Korang bayangkan, lepas Marco lawan ketiga-tiga admiral tu, dia masih hidup, dia masih survive dan dia tak cedera teruk pun, dia boleh lawan lagi. Tapi disebabkan Shanks datang, dia terpaksa hentikan pertarungan. Ok, seterusnya kita teruskan dengan komander di dalam kru Kaido. Untuk makluman korang, Kaido mempunyai 3 orang komander yang terkuat, iaitu Jack, Queen dan King. Dalam kru Kaido ni, mudah je kita nak decide siapa komander terkuat, sebab Kaido sendiri dah set siapa yang paling kuat dalam grup dia orang. Sebab tu dia gunakan Jack, Queen dan King. Yes, King the Fire merupakan komander terkuat kru Kaido. Seterusnya, kita beralih kepada kru Big Mom. Untuk makluman, Big Mom ada ramai tentera yang kuat, terdiri daripada anak-anak dia sendiri. Namun hanya ada 3 orang komander sahaja yang terkuat dalam ramai-ramai tu yang digelar Sweet Commander. Ada 3 orang Sweet Commander, iaitu Charlotte Cracker, Charlotte Smoothie dan Charlotte Katakuri. Walau bagaimanapun, kesemua tentera dan anak-anak Big Mom yang 80 lebih tu telah seia sekata mengakui komander terkuat dalam kru Big Mom Pirate ialah Katakuri. Katakuri ni bukan je pengguna buah Devil Fruit Mochi Mochi no Mi, iaitu buah Devil Fruit Paramecia Special. Malah dia juga merupakan pengguna Kenbun-Shoku Haki di tahap tertinggi. Menggunakan haki tersebut, dia mampu melihat beberapa saat ke depan. Jadi bila ada orang nak attack, dia tahu orang tu nak attack dari mana. So sebelum orang attack tu hit dia, dia dah gunakan Devil Fruit dia untuk buat lubang dekat badan dia. So attack tak kena lah kan. Selain tu, Katakuri juga dikatakan tidak pernah kalah dalam setiap pertarungan dia, dari dia kecil sampai dia besar, sehinggalah suatu hari dia telah dikalahkan oleh
Monkey D. Luffy. Yalah, walaupun kekalahan katakuri dengan Luffy tu, ramai je yang berpendapat alah katakuri saja je bagi Luffy menang. Kalau katakuri all out tu tak adanya Luffy nak menang kan. Tapi at the end Luffy menang. So menang is menang lah kan. Next kita beralih kepada kru Whitebeard. Setakat ni Oda berkata kru Whitebeard terdiri daripada 10 orang. Tapi setakat video ni dirakam, cuma ada 9 orang sahaja kru Whitebeard. Tolak Whitebeard lah So Whitebeard campur dengan 9 kru lain. Tapi Oda kata ada 10 orang. So siapa lagi seorang tu? Dia masih misteri. Tetapi dalam kalangan peminat One Piece, kita semua seia sepakat mengatakan kru ke-10 Blackbeard ialah Aokiji. Yes, Aokiji guys, bekas Admiral. Ada banyak sangat cerita mengenai kenapa kita kata Aokiji kan. Tapi aku tak naklah bincang dekat sini. So, okay, berdasarkan 9 kru Blackbeard tu, tolak Aokiji, Anime Watcher atau aku sendiri berpendapat kru terkuat dalam Blackbeard Pirate jatuh kepada Shiryu. Kenapa aku kata macam tu? Kenapa Shiryu? Poin yang paling kuat kat sini adalah Shiryu ni merupakan bekas ketua Warden Impel Down. Korang bayangkan bukan orang biasa-biasa je yang boleh jadi Warden Impel Down. Impel Down bukan penjara biasa-biasa kan. Impel Down, dan semestinya orang yang menjadi ketua kepada kesemua Warden dalam Impel Down tu merupakan seseorang yang sangat kuat. Jadi berdasarkan fakta ni, aku memilih Shiryu sebagai komander terkuat Blackbeard Crew. Next, kita beralih kepada kru Akagami no Shanks. Dalam kesemua Emperor, kru Shanks merupakan kru yang paling misteri. Selain kekuatan Shanks itu sendiri, kekuatan anak-anak buah dia pun misteri. Ada yang kata kesemua kru Shanks tidak memakan buah devil, tetapi sehingga sekarang ia masih tiada jawapan yang official. Oda tak cakap apa-apa lagi pasal tu. So apa yang bermain di media sosial sekarang cumalah assumption daripada fans One Piece sahaja. Walau bagaimanapun, Anime Watcher berpendapat komander terkuat dalam kru Akagami no Shanks jatuh kepada Backman. Kepada fans Akagami no Shanks, aku tak berniat nak rendahkan kekuatan kru-kru yang lain. Tapi apa yang aku cakap ni berdasarkan satu fakta, iaitu semasa di Marineford War, Backman berjaya hentikan Admiral Kizaru dari melakukan serangan. Ni bukan hentikan biasa-biasa tau. Kizaru memang angkat tangan, dua-dua tangan dia angkat macam seorang surrender. So disebabkan itu, maklumat yang kita ada setakat itu je. Dan dengan maklumat tu, memang Kizaru memang surrender habis bila Backman dia hulu episode. Apa Kizaru cakap? Oh, Backman kan, itu Kizaru punya dialog kan. So disebabkan scene tu, itu je maklumat yang kita ada. Dan dengan itu, aku dengan ini berpendapat Backman merupakan kru ataupun komander terkuat dalam kru Shanks. Terakhir, kru lanuan Monkey D. Luffy, iaitu 5th Admiral. Dalam kru Luffy, kita boleh ringkaskan kepada trio terkuat dalam kru ni, iaitu Luffy sendiri, Zoro dan Sanji. Sebelum ni susah sikit kita nak putuskan siapa lebih kuat antara Sanji dan Zoro, sebab masing-masing ada kekuatan dan kelemahan yang tersendiri. Kita tolak Luffy sebab Luffy captain kita ambil Zoro dengan Sanji je. Sekarang tambah pula dengan Jinbei anggota ke-10. Jinbei kuat kot. Lagi bila Jinbei dah masuk tim dia, lagi susah lah kita nak pilih siapa komander terkuat ni. Jinbei ke, Zoro ke, Sanji ke. Jadi dengan mengambil kira teknik, senjata, kelemahan ketiga-tiga fighter tersebut, Anime Watcher memilih Roronoa Zoro sebagai komander terkuat kru Luffy. Kenapa aku pilih Zoro? Ada beberapa sebab lah. Antaranya, Zoro sekarang mempunyai pedang yang berada dalam kategori Great Sword, yang mana sebagai untuk kalau korang tak tahu lagi, pedang dalam Great Sword ni dia berada di tahap yang kedua, yang paling atas Supreme Sword.
Kalau korang belum tengok lagi contoh Supreme Sword, korang boleh refer video aku yang sebelum ni. Aku dah cerita pasal pedang Roger, itu Supreme Sword. So pedang-pedang dalam Great Sword ni itu di tangga yang kedua paling kuat. Dia pedang dia ni istimewa tau, sebab pedang tu boleh di-upgrade kepada Supreme Sword bergantung kepada user dia. So korang bayar kekuatan Zoro sekarang. So tak mustahil pedang yang Zoro pakai sekarang tu boleh di-upgrade kepada Supreme Sword anytime. Selain itu, Zoro juga pada saat video ni dirakam, Zoro telah mempunyai Haushoku Haki walaupun dia tidak menyedarinya. Korang tengok macam mana dia libas si Kaido menggunakan teknik Ashura kan. So Kaido sendiri cakap, kau dah ada Haushoku Haki ke? Zoro kata apa? Dia tak tahu apa yang dia buat, dia serang sepenuh hati. So dari situ kita dapat tahu Zoro actually ada Haushoku Haki tapi dia tak sedar lagi. So setakat ni hanya Zoro sajalah pada pandangan aku yang cukup kuat dalam kru Luffy selain daripada Luffy itu sendirilah. Jadi itu saja pandangan dan pendapat aku kali ini. Again, ini hanya pendapat peribadi aku. Mungkin korang ada pendapat lain, feel free to drop your comment guys. Kita boleh berbincang. Okay, sekian.